Assalamualaikum dan selamat pagi. Uh, apa ya? Okey. Harap semuanya sihat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Okey, nama saya Nurul Azrina binti Karim, berasal dari Tawau nombor matriks 276-1. Okey, insya-Allah hari ini saya akan sampaikan sedikit ilmu berkaitan sedikit berkongsi sedikit ilmu berkaitan zakat dan peranan zakat dalam pembangunan ekonomi Islam. Kawan-kawan, mari kita belakang. Okey, pertama sekali sebelum kita cakap tentang zakat tu lah kan. Okey, kita kena tahu apa itu zakat. Okey, dari segi bahasa, zakat ini merupakan kata terbitan dari kalimah zakat, bermaksud suci dan subur, termasuklah bersih, berkat, berkembang dan baik kepada harta zakat, pembayar zakat dan penerima zakat. Okey, so dari segi syarak pula, zakat adalah mengeluarkan harta tertentu dengan kadar tertentu mengikut syarat-syarat tertentu untuk diagihkan kepada golongan tertentu. Jadi, apa pula hukumnya? Okey, seperti zakat adalah fardu ain. Fardu ain. Jadi, ke atas setiap orang Islam yang memenuhi segala syarat-syarat wajib. Oleh itu, seorang Muslim yang mengingkari kefarduan zakat boleh mengakibatkan murtad. Murtad. Manakala individu Muslim yang meninggalkan zakat tanpa mengingkari kewajipannya adalah berdosa besar. Adalah menjadi tanggungjawab pemerintah untuk menguruskan kutipan dan agihan zakat. Okey, seterusnya hikmah disyariatkan zakat. Okey, salah satu hikmahnya adalah mengagihkan sebagian kecil kekayaan daripada golongan yang berada kepada golongan yang kurang berada. Maksudnya, bantulah yang kaya, bantulah yang miskin. Lepas tu, membersihkan diri pembayar zakat. Lepas tu, bersihkan dan menyuburkan harta pembayar zakat. Seterusnya, mewujudkan sifat bersyukur terhadap nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan golongan yang berada. Seterusnya, mengurangkan perasaan iri hati di kalangan orang yang kurang bernasib baik. Seterusnya, boleh pula diputus. Okey, beri peluang kepada golongan hartawan untuk beribadat dalam bentuk mengeluarkan zakat daripada harta mereka. Okay, terus dia mewujudkan kesatuan di kalangan masyarakat Islam dalam urusan ekonomi dan kewangan, memberi masyarakat satu cara mengurus ekonomi dan kewangan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan melahirkan juga rasa tenang dan tenteram dalam hati dan jiwa pembayar zakat. Seterusnya, mewujudkan perhubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala di samping hubungan antara manusia dengan manusia. Okay, maksudnya di sini banyak sangat kebaikan bila kita mengeluarkan zakat. Sebab tu Allah suruh kita keluarkan zakat. Dan sebab tu jugalah zakat adalah salah satu daripada rukun Islam. Mari kita teruskan golongan yang layak menerima zakat. Okay, yang pertama sekali adalah fakir. Okay, maksud fakirnya adalah orang yang tidak punya apa-apa harta atau pekerjaan atau pendapatan dari mana-mana sumber. Dan kalaupun ada, jumlahnya tidak sampai 50% daripada keperluan harian dan keperluan tanggungannya, dan tidak sampai 50% daripada belanja hidup seseorang yang hidup sederhana dan orang-orang tanggungan. Seterusnya, orang miskin pula adalah orang yang punya pekerjaan atau hasil usaha yang hanya memenuhi sebahagian keperluan asasinya tapi tidak cukup untuk tampung keperluan harian dan tampung orang-orang tanggungannya. Amil pula adalah orang yang terlibat secara langsung dengan institusi zakat, sama ada individu atau organisasi bagi mengurus dan mentadbir hal ehwal zakat. Okey. Seterusnya yang keempat, mu'alaf, orang yang dijinakkan hatinya atau mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya untuk menerima Islam atau yang memeluk Islam tapi belum kukuh Islamnya. Yang dibahagi kepada dua, iaitu yang beragama Islam, baru peluk Islam, kedua ketua-ketua kaum Islam yang baik hubungan dengan ketua-ketua bukan Islam yang sejawatan atau sama taraf dengannya. Ketua-ketua kaum Islam yang masih lemah iman tetapi masih ditaati oleh orang-orang di bawah pimpinannya, orang-orang Islam yang tinggal di perbatasan yang berhampiran dengan negara musuh. Yang pula bukan beragama Islam, boleh dipujuk supaya masuk Islam, boleh dipujuk supaya tidak berbahaya kepada orang Islam. Seterusnya yang kelima, ar-riqab, memerdekakan orang-orang Islam daripada cengkaman perhambaan dan penaklukan sama ada dari segi cengkaman fizikal atau mental seperti cengkaman kejahilan dan terbelenggu di bawah kawalan orang
Okey, yang keenam, al-gharimin, golongan yang berhutang untuk memenuhi keperluan asas bagi kemaslahatan diri, keluarga, tanggungannya atau masyarakat yang perlu penyelesaian segera dan dibenarkan oleh hukum syarak. Dan fisabilillah pula, mana-mana orang atau pihak yang melibatkan diri dalam suatu aktiviti atau aktiviti menegak, mempertahankan dan mendakwahkan agama Islam serta kebajikannya. Dan yang terakhir sekali, golongan yang ke-8, asnaf, ibnu sabil, mana-mana orang dalam perjalanan bagi maksud-maksud yang diluluskan oleh syarak dari mana-mana negeri atau negara yang memerlukan bantuan. Seterusnya, peranan zakat dalam pembangunan ekonomi Islam. Okey, yang pertama sekali, membasmi kemiskinan. Jadi, seperti mana kita tahu, isu kemiskinan ini bukanlah isu minor pada tanggapan agama Islam. Jadi, kemiskinan juga dikatakan antara punca yang mendorong kepada berlakunya jenayah, perintis kepada perasaan benci dan juga permusuhan antara golongan miskin dan kaya. Jadi, pemberian zakat ni telah dikenal pasti dapat kurangkan jurang kemiskinan dan jurang agihan. Jadi, dengan adanya bantuan pemberian zakat ini, sudah pasti berlakunya penurunan angka kemiskinan dan bakal berlakunya penggalakan pertumbuhan dalam ekonomi yang mana bukan sahaja dirasai dan dipelopori oleh golongan yang kaya semata-mata, namun golongan miskin juga turut merasainya. Gitu. Okey, yang kedua, peranan zakat ni pula adalah agihan pendapatan dan kekayaan. Jadi Islam ni meraihkan ketakseimbangan jumlah agihan pendapatan yang berlaku dalam pelbagai lapisan masyarakat. Jadi ini berlaku kerana keunikan yang ada pada sifat individu manusia itu sendiri yang mana berbeza dari segi kepakaran, kemahiran, produktiviti, tingkah laku dan sebagainya. Jadi zakat ni dapat menyediakan sistem dan platform di mana sumber yang ada dalam pelbagai lapisan masyarakat tu dapat diagihkan kepada golongan yang memerlukan. Jadi dengan adanya pemberian zakat yang dilakukan ini dapat mengatasi isu ketakseimbangan dalam agihan pendapatan kepada golongan bawahan. Jadi zakat ini juga dapat mengelakkan harta daripada tertumpuk kepada golongan tertentu sahaja dalam lapisan masyarakat. Kesannya, jurang agihan dan kesamarataan pendapatan dapat dirapatkan dan akan menggalakkan lagi pertumbuhan ekonomi negara. Okey, yang ketiga, menangani masalah pengangguran. Okey, antara peranan zakat kepada pembangunan ekonomi ialah menangani masalah pengangguran. Punca utama yang menyumbang kepada pengangguran adalah kemiskinan. Jadi, di mana golongan miskin mungkin tidak punya sebarang modal bagi memulakan suatu perusahaan, perniagaan maupun pekerjaan kerana mungkin wang yang ada hanya sekadar cukup bagi meneruskan kelangsungan hidup. Jadi, dengan adanya sistem agihan zakat dan ia yang berjalan mengikut hak dan kelayakan, sudah pasti golongan yang miskin ini dapat menerima bahagian mereka. Dengan itu, ianya bakal menjadi sebuah batu loncatan bagi mereka untuk memulakan ataupun menjalankan perusahaan dan perniagaan sesuai dengan kudrat dengan kemahiran yang dimiliki oleh mereka. Yang keempat, meningkatkan taraf dan kualiti kehidupan. Okay, isu pendidikan bukanlah isu picisan kerana ia melibatkan masa depan seseorang. Jadi sehubungan dengan isu ini, Majlis Agama di setiap negeri banyak mainkan peranan dengan menyediakan bantuan alat pembelajaran, tidak kira pengajian di peringkat akar umbi maupun pengajian di peringkat tinggi. Contohnya adalah bantuan zakat persekolahan, bantuan zakat permulaan, lanjutan pengajian KIPT, bantuan beasiswa dan sebagainya. Jadi dengan adanya inisiatif sebegini daripada pihak Majlis Agama Negeri, sedikit sebanyak dapat semangat dan memberi nafas baharu buat para pelajar, khususnya bagi mereka yang tidak berkemampuan untuk merasai pendidikan yang setara dengan golongan berkemampuan. Jadi, hasilnya, graduan yang berjaya dapat mencari pekerjaan yang lebih baik atau memulakan perusahaan setelah tamat pengajian dan pada akhirnya turut menjadi penyumbang kepada ekonomi negara. Okey, sekian. Itu sahaja. Oh, kejap. Mestilah kasih tengok muka kan. Jadi, saya kasih tengok gambar je. Boleh kan? Okay. Inilah saya, Nurul Azrina. Sebelum tu kan, saya ada satu kisah yang saya mau kongsi sikit pasal zakat. Okay? Kisahnya begini, ada sahabat Rasulullah ni namanya Sa'labah. Okey, Sa'labah ni orang yang rajin beribadah, rajin ke masjid. Jadi, kata hari dia jumpa Rasulullah, dia kata, "Ya Rasulullah, doakanlah aku jadi orang yang kaya." Tapi kata Rasulullah, "Wahai Sa'labah, lebih baik sedikit tapi engkau bersyukur daripada banyak engkau tidak mampu untuk menanggungnya ataupun menampungnya." Okey. Jadi selepas tu
Sa'labah tetap juga datang kepada Rasulullah sampai 3 kali minta supaya doakan dia kaya. 3 kali itu jugalah Rasulullah pesan dengan Sa'labah, lebih baik sedikit tetapi engkau bersyukur daripada banyak, engkau tidak dapat menampungnya. Jadi Rasulullah pun akhirnya doakan Sa'labah sebab sudah nasihatkan tak mau dengar. Jadi Rasulullah pun doakan. Terusnya bila Rasulullah sudah doakan Sa'labah menjadi orang yang kaya, jadi kambing yang dimiliki Sa'labah tu tiba-tiba dia membiak jadi banyak seperti ulat. Tiba-tiba bila sekali apa ni kata orang, sekali banyak lah bila beranak macam tu kan. Jadi dulunya yang Sa'labah ni rajin setiap waktu solat tu dia pergi ke masjid. Tiba-tiba waktu malam sahaja baru ke masjid. Zuhur asar dia sudah sibuk menguruskan kambingnya. Lepas tu bertambah lagi kambingnya, bertambah lagi kekayaannya, sampai dia tidak mampu sudah untuk tunaikan solat fardu di masjid. Lepas tu pergi masjid pun untuk solat Jumaat sahaja. Kiranya seminggu sekali. Sampailah dia kaya lagi, tambah lagi banyak kambing dia. Dia pergi untuk solat Jumaat sahaja. Jadi seterusnya sampailah tahap banyaknya kambing tu sampai memenuhi 2 gunung. Perumpamannya lah. Jadi masa tu sudah tiba masa untuk bayar zakat. Jadi Rasulullah utus 2 orang ni untuk pungut zakat dari Sa'labah. Jadi waktu datangnya 2 orang utusan Rasulullah ni, Sa'labah beri alasan, nanti dululah aku ragu sama ada perlu zakat atau tidak. Zakat atau cukai gitulah, kira beri alasan untuk bayar zakat. Katanya nanti aku fikirkan dulu. Jadi dia suruh dulu balik orang yang dia utuskan ni. Jadi bila sampai di pengetahuan Rasulullah, Sa'labah beri alasan tidak mau bayar zakat. Jadi Rasulullah pun berkata, waktu dari jauh lagi Rasulullah lihat 2 orang utusannya itu tidak membawa kambing. Jadi Rasulullah pun berkata, celakalah engkau Sa'labah. Jadi selepas tu baru pula Sa'labah ni datang berjumpa dengan Rasulullah mau bayar zakat. Kerana katanya waktu diminta dia bingung kerana dia rasa zakat ni sama dengan jizyah, sedangkan jizyah itu adalah bayaran untuk orang yang tidak beriman. Zakat ni pula adalah untuk orang beriman. Jadi Rasulullah tidak mahu menerima zakat daripada Sa'labah kerana Allah sendiri tidak mahu menerima zakat daripada Sa'labah. Lepas tu sampailah ke zaman Abu Bakar, Umar, Uthman. Sampailah zaman Abu Bakar, Sa'labah ni mau bayar zakat pun Abu Bakar tidak terima. Khalifah Abu Bakar tidak terima. Kata Sayyidina Abu Bakar, bagaimana aku mahu menerima sedangkan Rasulullah orang yang lebih baik dariku sendiri tidak menerima zakatmu. Sampailah zaman Umar pun macam tu. Sampailah wafat, zakatnya tidak pernah sudah diterima. Jadi pengajarannya, bila mana kita sudah layak untuk membayar zakat, kita wajib membayar zakat. Jangan sampai kita jadi macam Sa'labah, kita kufur dengan nikmat Allah, nanti Allah tidak mau terima zakat kita. Jadi lebih baik kita berzakat kerana zakat banyak kebaikannya, bukan untuk diri kita saja, untuk orang lain juga, insya-Allah. Assalamualaikum. Okey, sekian itu sahaja daripada saya. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu datang daripada diri saya sendiri, kekurangan saya, insya-Allah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih kerana mendengar.